Ini mungkin ramai kita masih tak perasan. Ini kepentingan malaikat dalam hidup kita. Banyak perkara-perkara yang luar biasa berlaku. Macam tak percaya. Kita jumpa musuh kita, dia rasa okey je. Bos patutnya marah aku pada hari ni, kerja banyak tak siap. Okey pula. Itu banyak faktor M, bukan faktor wow. Faktor malaikat. Hampir kena langgar, hampir tertipu. Banyak yang hampir terkahwin lagi. Ya macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Dikasihi pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau Al-Ukhuwah, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat lagi sama-sama berada di tahun yang baru 1442 Hijrah, bulan Muharram, dan kita akan menyambut kemerdekaan tepat jam 12 sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman, amal dan juga ketakwaan dalam kita menjalani baki kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa meredai kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Pada malam ini kuliah maghrib kita bertajuk tempat-tempat yang tidak dimasuki atau didekati oleh para malaikat. Para malaikat adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Kedatangannya membawa rahmat. Buktinya dalam malam Lailatul Qadar, tatanazzalul malaikatu war-ruh. Turunnya sejumlah besar para malaikat dan ruh. Ketuanya ialah Jibril alaihissalam. Bagi memberkati malam tersebut, turunnya ramai para malaikat. Dan juga kita lihat sejarah Islam dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, disertai oleh para malaikat. Dan peristiwa hijrah yang kita masih lagi sedang mengingati peristiwa tersebut, antara lain Allah sebut dalam ayat 40 surah At-Taubah, ayat yang agak panjang, setengah muka. Apabila Nabi berada dalam gua, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana mereka berdua dalam gua, dan ketika mana Nabi SAW berpesan kepada sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita wahai Abu Bakar.
fa anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Lantas Allah menurunkan ketenangannya. Abu Bakar jadi rileks walaupun depan mata nampak musuh-musuh Islam yang ada di muka gua. Dan wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ini mungkin ramai kita masih tak perasan kedatangan yang kita biasa apa, cicak, apa binatang apa yang menolong Nabi banyak. Sebenarnya yang paling utama bantuannya adalah malaikat. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah menguatkan Nabi dengan tentera-tentera yang kamu tidak dapat lihat. Bagaimana bentuk pengawasan, bagaimana bentuk pertolongan, hanya Allah sahaja mengetahui. Ini kepentingan malaikat dalam hidup kita. Banyak perkara-perkara yang luar biasa berlaku. Macam tak percaya. Kita jumpa musuh kita, dia rasa okey je. Bos patutnya marah aku pada hari ni, kerja banyak tak siap. Okey pula. Itu banyak faktor M, bukan faktor wow. Faktor malaikat. Hampir kena langgar, hampir tertipu. Banyak yang hampir terkahwin lagi. Ya macam. Banyak hampir dalam hidup kita, banyak. Semua ada sejarah. Hampir terlanggar, hampir. Di sana banyak faktor M, faktor malaikat. Tapi saya tak nak cerita pasal bantuan tersebut. Saya nak cerita malam tajuknya, bila malaikat tak nak dekat dan masuk ke tempat kita, maka ini satu musibah, satu malapetaka. Kerana kehidupan kita ini sentiasa diliputi dengan bencana. Mana bencana ni setiap saat, setiap detik available. Wabak, gempa bumi, pembunuhan. Tadi bawa balik kampung kan, lambat sikit. Lepas tu kampung ni biasalah makan macam-macam. Saya keluar Selangor, ikan segar-segar. Tadi dia pun masak apa, ikan merah besar tu. Masak asam pedas tu yang terlambat. Lepas tu pergi tadas lepas tu, sebelum kuliah. Sana segar semua, alhamdulillah kan, baru naik Tanjung Karang, Kuala Selangor. Banyak makanan sedap. Tuan-tuan, satu musibah besar kalau malaikat tak bersama dengan kita, terutama malaikat rahmat dan malaikat hafazah. Malaikat rahmat yang memayungi kita dengan rahmat Allah, malaikat hafazah yang menjaga kita daripada musibah-musibah. Apabila kita berada dalam situasi yang saya akan ceritakan satu persatu, menyebabkan malaikat jauh daripada kita, tapi ramai lagi yang tak tahu. Sebab tu saya suka cari kuliah-kuliah ni tajuk-tajuk yang rare, yang rare. Mungkin ada yang bawa tapi jarang-jarang orang bawa. Pernah abang Nazri? Tak pernah lagi ya? Saya cuba carilah. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang biasa je pernah dengar. Saya cuba cari tajuk-tajuk yang tak biasa orang bawa. Yang pertamanya adalah rumah yang ada patung. Rumah, tempat, kawasan yang ada patung. Ini jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke rumah, ke tempat, ke bangunan, ke kedai, ke premis, ke sekolah, ke pejabat, kenderaan yang ada patung. Tidak kira patung yang disembah ataupun patung yang tidak disembah, kecuali patung yang dibenarkan, iaitu patung kanak-kanak. Kenapa patung? Kenapa malaikat tak suka patung? Kerana patung adalah penyebab kepada berlakunya syirik yang begitu banyak. Kita tahulah, non-Muslim kebanyakannya, tak semua kan, kebanyakannya unsur patung.
Di tempat-tempat ibadah mereka ada patung. Dan sejarah pertama patung ini Nabi cerita dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata ulaika syiraril khalqi. Merekalah kaum yang paling jahat sebab merekalah bermulanya era patung tadi. Sebab mereka. Apa cerita sebalik itu Nabi sebut? Iza mata fihim as-salih sawaru lahu as-suwar as-surah. Bila saat kematian orang soleh, alim ulama, mereka buat patung alim ulama tersebut. Mula-mula tak sembah lah. Mula-mula sekadar untuk waktu zikra, peringatan, dapat mengingati kita jasa orang baik ni, orang soleh ni, tok alim ni. Tapi lama-lama generasi by generasi mereka ada masalah bawa ke situ. Boleh pula, jadi pula. Wish kat situ. Mula-mula sikit-sikit je. Tu dia punya tadris, peringkat-peringkat tu. Mula-mula wish, mula-mula hanya sekadar doa-doa je. Lama-lama menjadi kepada penyembahan. Kena pula jadi pula. Doa dapat pula, lama-lama disembah. Itulah bermulanya era patung. Nah, sebab itulah Allah mengharamkan patung untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikecualikan untuk patung kanak-kanak. Kerana disebut dalam hadis-hadis sahih bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan anak patung. Nabi biarkan Aisyah bersama dengan kawan-kawan dia. Nabi ni suami yang sporting. Apa keinginan hobi dia, silakan. Habis tu Ustaz, kalau hobi isteri saya mahal, jenuh saya. Ya. Kalau suka patung boleh tahan lagi. Tapi untuk anak-anak lah, isteri tuan-tuan semuanya dewasa, mana ada kanak-kanak. Bukan Aisyah kan. Dan sejak itulah, sejak bermulanya Nabi SAW mengharamkan patung, termasuklah gambar. Jadi gambar ada khilaf, berbeza dengan patung. Patung sepakat ijma' para ulama. Disebut dalam ensiklopedia ijma' yang dikarang oleh Syekh Sa'di Abu Jaid. Di antaranya ijma' sepakat ulama bukan sekadar 4 mazhab ialah pengharaman patung. Sebabnya antaranya ialah tidak masuk para malaikat ke tempat yang ada patung. Adapun gambar khilaf. Mazhab Syafi'i haram. Yang membenarkan hanya mazhab Maliki sahaja. Tapi ramai yang follow lah, macam Qardawi, ulama-ulama kontemporari ni banyak yang follow. Kita nak follow pun boleh sebab industri apa, sektor animasi ni sangat luas. Bukan untuk budak-budak. Kalau budak tak masalah lah, sebab patung pun boleh, animasi lagi boleh budak-budak. Tapi animasi ni digunakan semua sudut, termasuklah dakwah. Banyak sekarang ni karikatur-karikatur dakwah, karikatur politik, karikatur banyak. Jadi boleh kita nak ikut mazhab Maliki. Saya nak bahaskan mungkin malam lain lah, mungkin boleh buat tajuk patung dan gambar. Saya ada buat buku patung dan gambar, tapi kat Mesir lah, tak republish lagi. Bahasa Melayu ada, saya share dalam Facebook. Kalau abang perasan ada perasan. Abang Atak ni apa dia kena apa panggil apa, follow apa nama Sifus. Sifus yang lain je ni, ustazah pilihannya. Ustaz tak Sifus, Silas. Silas. Kalau ada lah, kalau ada hutang Silas tu dia akan letak Silas. Lagi Ustaz Salman kan, saja melawak kan. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin insyaAllah cari masa lain. Saya baru ni pun TV Hijrah pun pagi-pagi slot Assalamualaikum Ustaz tu ada tajuk patung dan gambar. Yang kedua, tali panjang ni kan, bukan saya yang sibuk, masa yang tak banyak, adalah selain berpatung ialah jadi gambar khilaf. Setengah ulama ke gambar pun sama menghalang. Cuma gambar fotografi tak apa. Kalau kita pegang gambar haram dalam mazhab Syafi'i,
fotografi dikecualikan. Saya sebut ringkas lah sebab tak boleh nak panjang kan, banyak poin lain. Kerana disebutlah kitab Takmilatul Majmu' dalam mazhab Syafi'i menyebut gambar foto lain daripada gambar yang dilukis. Foto ni macam tengok cermin. Ada image, ada cahaya, adalah image. Kalau tak ada cahaya, ada image. Tak adalah kalau gelap. Tengok cermin apa? Bang, lain macam tu tengok cermin gelap-gelap. Rupanya tengok telefon bawah tu. Ada cerita kan? Ada cerita kan? Jadi sama juga, kamera pun ada cahaya, adalah. Cuma kita savekan, kita simpankan di dalam telefon tersebut, dan kita boleh print out, keluarkan dia. Jadi foto tak ada masalah. Masalahnya ialah yang dilukis. Itu khilaf. Yang kedua adalah anjing. Hadis yang sama, al-malaika innal malaika la tadkhulu baitun fihi kalbun. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Malaikat tidak masuk ke rumah, ke tempat, ke kawasan yang ada anjing. Sehingga mana Nabi SAW satu ketika tanya kepada Jibril AS, apa sebab Jibril lambat turunkan wahyu? Tak salah saya surah Ad-Duha. Sebab tu surah Ad-Duha ni kita takbirkan Ad-Duha sampai An-Nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Ni yang takbir tu asal daripada Ad-Duha. Sebab Nabi syok sangat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nabi berzikir syok sangat. Kalau kita seronoknya. Itu kita, Nabi seronok sangat, dah lama tak turun wahyu. Nabi berzikir. Sebab tu kita disunatkan baca la ilaha illallah Allahu akbar itu daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Setiap surah tersebut sunat. Kerana ta'asian, kerana ikut Nabi. Jadi Nabi tanya kenapa lambat? Lalu Jibril kata kerana seekor anjing, anak anjing, jarun. Kalau bapa anjing kalbun, jarun, anak anjing yang masuk ke rumah kau tanpa Nabi sedari dan mati di bawah katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak sengaja. Termasuk mati bawah katil Nabi pun malaikat tak turun, lambat wahyu turun. Ini kalau kita sengaja lagi lah, cari pasal, cari naas. Ada pula dulu kan program apa, nak sentuh anjing kan. Saya ingat lagi nama dia, tapi tak nak sebut lah nama penganjur tu kan. Aktivis, ingat. Orangnya tamannya serendah-rendah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ingat makan je haram. Dia orang ingat lah. Tapi bukan sekadar makan saja haram, kita bela, kita simpan, hukumnya haram. Nabi sebutlah hadis Bukhari, man iktana kalban illa kalba masyiyah au zira'ah, wa fi riwayah kalba saydin naqasa kullu yawmin qirat, atau kama qala, sesiapa yang membela anjing, kecuali 3 anjing Nabi sebut. Pertama, anjing yang kita bela untuk pelihara tanaman, anjing yang memelihara binatang ternakan, yang ketiga anjing buruan. Itu riwayat lain tapi sahih. Akan berkurangan naqasa fi kulli yaumin qirat, satu pahala yang sangat besar, satu gunung pahala hilang setiap hari kalau kita bela anjing. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan haram membela anjing walaupun tanpa maksudnya suka-suka. Kecuali 3 tadi lah, untuk security, untuk keselamatan tak apa. Saja suka-suka tanpa sebab-sebab yang dibenarkan tak boleh, hukumnya haram, hilang pahala setiap hari. Malaikat tak masuk ke rumah tersebut. Banyak sekarang kan orang yang bela anjing, retis-retis pun ada yang pegang yang bergambar dan sebagainya. Tapi ada pula mufti belah-belah sana tu, tak tahu belah mana kan, belah-belah sana lah, kata apa masalah bela anjing, apa masalah kita selalu pegang najis hari-hari. Memanglah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan suka-suka ke pegang najis? Mah, abang asal hari nak pegang najis lah. Kita terpaksa. Kita buat yang besar sakit perut, kita nak bagi tanda pun terpaksa.
Saya pergi tanah terpaksa, bukan suka-suka, bukan seronok. Tempat iblis, khubz wal khaba'ith, Nabi kata. Syaitan jantan, syaitan betina penuh dalam tu. Masuk pun terpaksa. Kita suka ke basuh? Kalau ada pilihan, ada tandas yang boleh terus kering, bersih, wangi, kita takkan pegang. Ya kan? Tapi tak ada lagi. Ada mangkuk tandas yang bersih je, kita takkan pegang. Beza di antara hukum orang yang sengaja bergambar dengan anjing dengan orang yang pegang najis. Pegang najis tu kita nak basuh, istinja wajib. Nak bersih, tak ada pilihan. Ya, ni suka-suka. Ni sebab mufti negeri Pasir Berdengung begitu kata. Ni dulu masa kes yang tadilah, kes yang aktivis buat pegang anjing. Dia kata masalah pegang anjing najis, kita hari-hari pegang najis kita masing-masing. Itu comparison yang salah, perbandingan yang tak tepat, tak betul. Menurut Syafi'i, Hambali kata haram, habis anjing. Yang ketiga, tempat-tempat ataupun golongan yang tidak dihampiri oleh para malaikat ialah rumah yang ada loceng. Sudah. Orang kata parak. Betul? Parak. Kan salah, sorry lah, saya bukan Kelantan, saya orang Jawa kan saja. Parak ni apa? Habis. Semua ada loceng. Tapi jangan takut. Maksud loceng tu ialah loceng yang sama dengan loceng ahli-ahli ibadat agama-agama lain. Saya pun lupa macam mana bunyi. Pernah tengok cerita orang putih tu? Bunyi mana? Macam mana? Cuba bunyikan. Kling, macam tu kan. Saya tak ingat, pernah tapi tak ingat. Lupa. Kling. Bukan aiskrim macam tu kan. Bukan yang kita pasang untuk orang datang tu, bukan. Ataupun alarm dekat kita punya telefon untuk bangun tidur, bukan. Ulama kata itu bukan. Kalau sama haram lah. Paling kurang makruh dan malaikat tak masuk. Kerana menyamai cara panggilan ibadah orang bukan Islam. Kan tak boleh kita tiru style ibadah orang lain. Man tashabbaha biqaumin falaysa minhum, Nabi kata. Jadi kalau sama, saya pun lupa macam mana. Saya nak terang tuan-tuan, saya lupa kan. Biasa dengar dekat TV kan, kat cerita-cerita orang putih semua kan. Kadang-kadang lalu pun pernah. Lalu kat mana tak ingat lah. Dia ada bunyi kan. Lalu kat Pos Selangor ada yang dekat kuil tu kan. Pergi kat Bukit Rotan tu. Biasa dengar tapi tak ingat macam mana. Sebab telah dikalahkan dengan loceng-loceng yang lain. Yang paling selalu dengar loceng rumah dengan loceng aiskrim lah. Tapi itu bukan. Jangan kita kau ni loceng, mereka tak dekat tu. Kesian kat dia kan. Nanya dia kena cari benda lain pula. Kena pakai apa? Tahu pakai apa? Pakai apa healer tu. Jenuh dia nak niaga kan. Jadi apa hadisnya? Nabi sebelah hadis, dalam hadis yang sahih, la tadkhulul malaikah baitan fi jaras. Malaikat tidak masuk ke rumah, ke tempat, ke kawasan apa sahaja. Macam tadi kan, patung dalam kenderaan ada kan, kira sama juga. Walaupun Nabi sebut rumah tu contoh. Banyak ada kenderaan-kenderaan yang diletakkan patung-patung. Walaupun patung kecil kicin tu diletak kat depan, dekat cermin tu kan, depan. Panggil cermin apa depan tu? Ni side mirror. Ni panggil apa? What mirror? What kind of mirror? Ni nak tengok belakang tu, tengah-tengah. Cermin pandang belakang, itu Melayu lah. Tak tahu. Tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, saya boleh tahu. Dia tak jual ni, letak binatang apa, monyet ke benda, kadang-kadang kicin dia beli kat Melaka ke apa kan. Sama juga. Ustaz, benda tu kecil je Ustaz. Sama ulama kata, sebab semua kecil pun boleh hidup. Sebab isunya dia boleh hidup. Kecuali kalau kepala sahaja tak apa. Kalau muslimat kan, dia nak beli apa patung nak peluk, boleh kalau kepala sahaja. Budak-budak kecil tak masalah. Kepala macam gafil kan, boleh, tak masalah. Dah suami selalu outstation. Nak peluk suami tak ada, kepala gafil pun jadilah. Kan? Tak ada masalah, boleh. Mesti perempuan lah kan. Tak ada masalah, boleh kalau kepala saja. Jadi kalau kecil pun tak boleh, kecuali kalau benda tu adalah awet. Kalau kita pergi kat Melaka, dia ada tempat-tempat, saya lupa apa nama kan,
apa taman burung ke apa kan, dia jual apa rama-rama dan sebagainya kecil-kecil yang binatang serangga-serangga ni awet tak apa. Binatang yang diawetkan hukumnya harus kata ulama. Dia beza dengan patung sebab dia buat. Beza. Jadi yang diawet tak apa. Binatang yang diawet. Tapi binatang yang jadi awet tak boleh. Itu lain bunyi kan. Seterusnya adalah rumah ataupun tempat yang ada najis yang bertakung. Najis yang bertakung. Ni tak flash punya cerita lah ni. Tapi zaman dulu bukanlah macam zaman sekarang. Zaman dulu kenapa berlaku benda ni? Bila Nabi sebut biasanya berlaku zaman dulu kan. Mereka ni bila mana waktu malam dia ada bekas. Macam jar tahu jar? Taka. Macam tu kan bekas. Bila tak ada keberanian nak keluar kan. Saya pernah dulu masa zaman-zaman saya dulu kan, tandas duduk belakang jauh. Tuan-tuan sempat. Saya pun sempat lah. Zaman-zaman tahun 90-an kan, 80-an. Tandas duduk belakang jauh. Lepas tu kakak tu cerita, malam kakak jumpa hantu kat belakang rumah. Lagilah tak keluar. Pukul 10 malam pun tak keluar kan. Cari bekas-bekas. Jadi benda tu kena buang selalu. Apa hadisnya? La yunqa'u baulun fi tistin fil baiti fa innal malaika la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa. Janganlah disimpan air kencing dalam bekas di rumah kamu. Luar rumah tak apa. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada air kencing yang disimpan. Termasuklah dalam mangkuk-mangkuk tandas tadi kan. Jadi kita pastikan waktu malam terutamanya sebelum tidur flush dah, bersih dah. Kalau air kencing yang bertakung pun malaikat tak masuk, apatah lagi kalau cekedis dalam mangkuk tandas tu. Faham kan cekedis apa? Jangan percaya cekedis pun tak boleh. Cekedis dalam mangkuk tandas tu maksudnya. Nak sebut pun tak gamak kan. Jadi yang tu lagilah. Kalau air kencing pun tak boleh masuk, malaikat tak masuk, apatah lagi najis-najis yang berat. Kita pun janganlah, pastikan jangan ada, kadang-kadang dia tak dalam mangkuk, dia dekat pampers. Kita pernah masuk rumah orang kan, penuh dalam tandas tu, penuh pampers dekat basket dia kan. Kita pun masa tengah buang pun rasa aduh tak selesa kan. Belum start lagi kan, kita punya pembuangan dah bau busuk sebab pampers penuh dengan najis anak-anak. Buang cepat-cepat, jangan simpan lama-lama, sebab ia membawa kepada gangguan kepada kita. Jadi pastikan kita buang dan bersihkan segala najis-najis yang ada daripada rumah kita supaya malaikat rahmat masuk. Ini semua malaikat rahmat tuan-tuan ya, bukan malaikat maut. Malaikat maut tak kira lah patung ke anjing besar mana pun masuk, dah sampai ajal masuk. Malaikat tak masuk seronok lah, tak mati aku kan. Tak. Walau kuntum fi burujin musyayyadah aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah sebut dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kamu pasti akan didatangi oleh malaikat maut. Sekalipun dalam buruj, dalam bangunan-bangunan yang kukuh, musyayyadah. Musyayyadah ni yang ada security, ada semua selengkap lah. Saya bukan ahli bangunan, tak tahu nak sebut apa kan. Kukuh, memang semuanya dah ada, guard ke, security ke apa lagi. Dia punya teknologi bangunan ke hebat, pasti malaikat akan masuk. Anjing besar, malaikat akan masuk. Itu malaikat maut. Yang kita bincangkan malaikat rahmat, malaikat yang membawa kasih sayang, ketenangan, keselamatan, penjagaan, itu maksudnya. Jadi penting untuk malaikat bersama kita kan. Seterusnya adalah ini secara umum lah, secara umum ulama sebut, apabila Nabi SAW bersabda, innal malaikata tata'azza minhu ma ta'azza banu Adam, sesungguhnya malaikat tidak suka sesuatu yang manusia tak suka. Nabi umpamakan perkara-perkara yang mengganggu manusia. Antaranya Nabi sebutlah hadis ialah bau. Bau yang busuk. Nabi kata apa? Lah hadis, man akala basalan aw thuman aw karrasan fala yaqrabanna musallana hadha. Sesiapa yang makan bawang putih, bawang merah
daun bawang. Bukan membawang pun berdosa juga. Tapi yang ini makruh. Jangan hampiri tempat solat kami. Di antara sebab Nabi tak bagi benda ni menyakiti manusia. Apa yang menyakiti manusia akan menyakiti malaikat. Secara umumnya ulama sebut, walaupun dia tak spesifik tentang malaikat tak dekat. Bila manusia disakiti, dia dekat ke jauh? Kita disakiti dengan bau, dengan apa-apalah disakiti itu umum. Kita mesti menjauh kan. Nampak daripada jauh, ini memang budak ni memang suka kacau aku. Ataupun pakcik ni busuk kan. Apa saja kan. Ataupun pakcik ni suka kata kat aku. Jadi kita mesti lari ya. Jadi sama juga, malaikat tak suka, maka malaikat akan menjauh daripada kita. Benda-benda yang mengganggu manusia juga mengganggu para malaikat. Kemudian Nabi sebut juga adalah kulit rimau, kulit harimau. Dalam hadis sebut, hadis sahih, la tashab al malaikah rufqata fiha jildu namir. Malaikat tidak akan mendekati, menemani kumpulan yang ada manusia yang pakai kulit rimau, jildu namir. Kenapa rimau? Kerana nampak hebat, nampak gah. Sombong tu kira nombor satu lah. Dia kulit-kulit lain boleh, tak masalah. Sebab kulit lain tu biasa lah, walaupun mahal. Ada tak sombong? Kulit yang mahal sikit, kulit apa? Kulit kangaroo lah, lebih mahal daripada kulit lembu kan. Kulit kangaroo, kulit lembu, kulit kambing, kulit apa itu boleh. Kulit rimau ni nampak warna je dari jauh pun dah nampak, uish, rimau ni. Tadi viral, anjing orang color dengan kulit rimau. Anjing viral jadi kan. So, khabar ke mana saya tengok kan. Maknanya rimau ni benda yang melambang apa? Keberanian, kehebatan. Kalau kita pakai baju rimau, hebat. Bukan biskut tiger tu kan. Yang tu tak haram, malaikat tak masalah masuk. Jadi perkara ini boleh menyebabkan malaikat tak masuk. Kenapa? Sombong, belagak. Ini khusus untuk kulit rimau, bukan kulit-kulit yang lain kita boleh guna. Kerana disebut ayyuma ihab dubira faqat tuhur. Mana-mana kulit kita bersih suci, kecuali dua, iaitu anjing dan babi. Jadi kita pun jarang ni orang yang betul-betul kaya dan orang tak tahulah dia nak apa kan. Rumah dia letakkan apa depan tu, kulit rimau, kulit apa lagi, kulit beruang, apa lagi kulit yang biasa dia orang ambil kan, yang dibunuh dekat hutan, kemudian dijual mahal. Kemudian last boleh ya, masih sikit akhir hadis yang terakhir, iaitu sebuah hadis yang disebut salasatun la taqrabuhum al malaikah. Ini tadi tempat, yang ni pesan perseorangan. Yang tadi sebut tempat, yang ni 3 orang yang malaikat tak nak dekat. Dia ada sikit kesamaan lah. Tadi Nabi sebut tak masuk tempat, yang ni tak dekat orang yang 3 ni, 3 orang ni. Yang pertama, jifatul kafir. Malaikat tak mendekati tubuh non-muslim. Malaikat tak suka. Tapi kan yang hidup malaikat dekat juga. Tapi yang dah mati langsung. Tapi tak perlu ulas panjang lah. Yang kedua, al-mutadammih bil khaluq. 3 manusia yang malaikat tak dekat ialah pondan. Nabi sebut mutadammih bil khaluq, lelaki yang memakai warna-warna. Pondan lah maksudnya. Zaman Nabi ada mukhannis, pondan yang mewarnakan tangan-tangan dan kakinya dengan inai. Nabi halau ke Nukhai, satu lembah yang jauh daripada Madinah. Mazhab Syafi'i mengatakan kena halau, mazhab Hanafi kena penjara. Tapi yang tok tu elok dua-dua kena penjara di tempat yang jauh. Senang. Faham siapa tok tu kan, yang banyak bawa kes yang menggegar kontemporasi Malaysia kan. Yang pergi Mekah lah mana kan, tok tak mau sebut nama, semua orang tahu. Jadi manusia yang kedua yang malaikat tak dekat ialah pondan. Walaupun dia tak sepenuhnya, sebab Nabi sebut, Nabi tak kata pondan, Nabi kata lelaki yang ikut cara perempuan. Walaupun sikit je. Jadi tuan-tuan jangan pakai kain batik. Malaikat tak dekat. Saya rasa hampir semua pernah ni. Ustaz mana tahu. Tak boleh. Tak boleh.
Sebab benda ni walaupun secara umumnya tak nampak perempuan, tetapi sikit pun, bayangkan inai, satu jari pun haram. Nampak tak macam perempuan? Tak. Nampak tak? Ini yang tadi Nabi halau tadi, bukan apa, dia cuma warna-warna tangan je. Bukan keseluruhan pondan macam pondan kita teruk sangat. Daripada A sampai Z diperempuankan. Maknanya Nabi halau kerana inai tadi. Kerana dia meniru, maknanya benda sikit pun bab peniruan, laki tiru perempuan, perempuan tiru laki, haram. Dia tak tunggu semua daripada kaki sampai ke kepala, tak. Jadi kalau kita secara umumnya, batik laki perempuan, jadi haram, habis. Macam apa? Itu memang umumnya itu boleh unisex. Dia umum. Dia bab laki perempuan ni umum. Umumnya ni untuk siapa? Kecuali yang Nabi spesifik macam inai tadi. Dia Nabi spesifik tak boleh buat apa dah. Tak boleh juga tudung. Tapi kalau nak tudung untuk yang serban tak apa. Dia tengoklah jenis tudung tadi. Tudung perempuan tak boleh lah. Tudung perempuan. Ini pernah ni. Tak boleh. Malah saya pernah nampak seorang ustaz selebriti pakai kan, dalam dia punya Facebook apa IG kan. Tak boleh. Dia benda hukum ni sikit pun tak boleh. Bab lelaki pun tak boleh. Tak boleh. Benda tak boleh kita. Sebab nak bayangkan inai simple lah. Kita pernah kata tak orang lelaki pakai inai pondan? Pernah tak kita kata? Tak pernah. Sebab benda tu sikit. Pondan ni orang yang macam mana? Macam mana kita nak definisikan orang tu pondan? Apa dia buat? Apa yang dia ubah? Pakaian dia, halkum dan sebagainya. Tapi kalau inai kita tak kata. Contohnya mana-mana haji pakai inai. Kau ada pondan? Tak ada kan? Tak ada. Mana inai tu sikit je. Sebab orang kata ustaz sikit je batik tu. Inai pun sikit. Nabi halau. Yang hadis sahih. Inai pun Nabi halau, haram. Inai ni sikit. Mana inai ni untuk perempuan Nabi kata. Itu pun haram. Kecuali inai di kepala lain. Inai di kepala tak apa. Mana inai di jari dan jari kaki dan jari tangan. Mana tak boleh, walaupun sikit benda tu, kecil benda tu, macam inai, macam kain batik, hukumnya tetap haram. Jadi jangan. Sebab hukum ni dengan apa? Dengan fatwa dan dalil. Bukan dengan ustaz pakai. Ustaz pakai boleh? Yang gitu jenuh itu. Saya pun banyak buat dosa. Takkan tuan-tuan ikut bila saya buat dosa. Hukum tak hukum dalam kitab, bukan daripada saya. Sila. Sama kasut perempuan, kalau memang itu bukan unisex. Unisex tak apa. Kalau yang memang orang kata ini kasut perempuan, tak boleh. Mana pandangan umum. Tapi kalau orang perempuan, orang tak perasan. Ni perempuan lelaki ni. Macam batik memang semua orang tahu lah perempuan. Tapi kasut tu kasut perempuan tapi orang tak nampak perempuan. Tanya orang pun ni kasut lelaki perempuan. Hanya orang yang pakar je tahu. Itu tak apa. Sebab dia kira pandangan adat, panggil adah muhakkamah. Tombak sama juga. Laki campur perempuan campur pula. Laki tiru perempuan, perempuan tiru laki, hukum sama. Kemudian yang boleh. Ini rambut tak ada masalah kan. Yang tak bolehnya ialah jari jemari ya. Kecuali kalau dia ikut tiru cara orang barat lah. Apa tomahawk tu apa? Tu pang ke, tak boleh lah. Lain tu makruh kan. Last ialah orang yang berjunub. Lepas berjunub dua pilihan, mandi atau wudu. Nabi kata illa ayyatawadda. Kalau tak nak mandi kena wudu. Dia bila mandi hilanglah status junub dia. Bila tak nak mandi, nak tidur ataupun nak pergi pasar malam 7E kan. Biasa kan. Tak salah. Apa pun tidak salah. Abu Hurairah keluar rumah berjunub. Dia nampak Nabi, dia pun lari. Dia takut Nabi kantoi kan. Tiba-tiba tengok Muhammad, Abu Hurairah nak datang masjid surau pun mandilah dulu. Mungkin perasaan dia lah, dia takut. Dia pun lari terus. Nabi berhairan. Lepas dia mandi dia jumpa Nabi. Tadi aku nampak kau lari ke mana? Tadi aku berjunub ya Rasulullah. Nabi kata subhanallah. Maksud Nabi tak kisah. Orang Islam ni suci walaupun dia berjunub. Maksudnya tak masalah keluar walaupun berjunub. Jangan takut, jangan bimbang. Nak pergi main bola berjunub pun boleh. Tentang saya main bola kan. Tak ada masalah. Tapi yang penting apa dia? Illa ayyatawadda, Nabi kata. Nak keluar, nak tidur,
wuduk dulu kalau berjunub. Tak wuduk, itu yang malaikat tak dekat. Kalau berwuduk, settle. Jadi tak ada masalah. Selagi mana tak menjejaskan solat, kan? Tak ada masalah. Maksudnya solat, bila solat je baru dia mandi, tak ada masalah. Itu adalah pilihan. Nak mandi segera ataupun mandi lambat, tak ada masalah. Lagi-lagi kalau orang kata apa, round 2 fight, lagi sunat wuduk. Nabi kata idza jama ahadukum wa arada an yauda ila ahlihi falyatawadda. Bila kamu bersama kemudian nak round 2 fight, street fighter kan, hendaklah kamu berwuduk, fa innahu ansyad, kerana itu lebih cergas. Tak pernah try untuk yang berkahwin sahaja. Itu panduan bila kita berjunub. Tapi tuan-tuan, bila berjunub wuduk jangan semayang pula. Aku dah wuduk tadi. Jahanam. Sebab wuduk tadi bukan untuk solat, menghilangkan makruh kalau kita terus berjunub tanpa mandi dan wuduk. Wuduk yang tak batal dengan kentut, buang yang besar dan sebagainya. Wuduk yang kebal, maknanya wuduk kebal. Mana wuduk untuk hilangkan makruh. Sembahyang tak boleh, nak tawaf tak boleh, nak pegang Quran tak boleh. Yang bolehnya tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa yang boleh kan. Nak bagi hilang makruh je. Dan juga nak menghilangkan malaikat tidak menghampirinya. Ada soalan? Pakai apa? Maksudnya tak berpakaian. Jadi had pakaian adalah orang lelaki, terutamanya had pakaian ialah kubul dan dubur. Paling kurang pakai spender, paling kurang. Ni bukan depan anak ya. Depan anak tak boleh. Depan anak sama aurat pusat dan lutut. Jadi seorang-seorang kubur dua, tapi dengan orang rumah tak ada aurat. Tak ada had aurat. Maksudnya afdal je, maksudnya bersama pakai selimut. Tak pakai selimut pun tak makruh dan tak haram. Tak makruh dan tak haram. Cuma afdal je. Jadi tuan-tuan, tak ada maksudnya itu tidak menyebabkan malaikat tidak menghampiri. Tak ada masalah. Selagi mana dia menjaga tadilah junub tadi kan, tidak menyebabkan. Sebab benda ni benda yang ghaibiyat, sam'iyat, benda yang kita mana tak nampak malaikat. Jadi kita perlu, dia sebenarnya banyak lagi. Tapi yang bawah-bawah saya punya guideline ni banyak hadis-hadis yang sangat lemah dan juga palsu dan juga yang dhaif. Jadi saya tak ambil. Saya ambil yang tadi semua yang sahih. Jadi sebenarnya banyak lagi. Tapi saya ambil yang betul-betul sahih untuk saya share kepada tuan-tuan. Dan ada lagi hadis-hadis yang dhaif yang malaikat tak hampiri. Jadi kita yang tu tak payah dululah, sebab yang sahih ni pun banyak kita langgar. Banyak kita tak buat. Jadi kita ambil yang betul-betul kuat di sisi ulama hadis. Itu saja. Jadi saya bagi satu pengumuman. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk kelas pondok online, saya buat pondok online sejak PKP. Dulu tak pernah buat. Bila orang pejabat meeting dengan Zoom, saya pun nak rasa Zoom juga. Jadi saya buat kelas Zoom, cloud meeting. Alhamdulillah banyak penyertaan, antaranya Profesor Dr. Awang Sarian, pengurusi pengelola Dewan Bahasa. Dulu dia pengarah, sekarang pengurusi pengelola. Antaranya Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Saya ada share dekat abang ada. Dia punya testimoni lah. Dia memang istiqomah. Dia kalau buka aja, saya bagi ID dekat grup dia, dia lah orang pertama yang dia memang orang yang hebat, dia punya disiplin pun hebat. Kalau bagi ID je, dia lah orang pertama yang muncul di Zoom meeting tadi. Di sebab berminat banyak. Ustaz Imam Muda Ashraf pun join yang ceramah sini. Imam Muda yang join Imam Muda Ashraf, tapi dia sibuk lah, dia jarang-jarang masuk. Dia kadang-kadang tengok yang, sebab dia ada video, tak sempat ada video. Yang istiqomah Imam Muda Aran, PU Hafiz pun join. Dia banyak, ada 4. Saya cuba ringkas. Fiqh hari Selasa, fiqh dan usul fiqh. Rabu hadis dan ulumul hadis. Ulumul hadis ni nak tahu hadis-hadis sahih dan sebagainya. Khamis tafsir ayat hukum dengan tauhid. Semua berkitab. Kalau saya terang kitab panjang pula, saya ringkaskanlah. Hari Ahad hari ini nahwu saraf. Kita boleh ambil semua 200.5 sebulan. Seminggu 4 kali. Kalau ambil satu, mana-mana yang antara 4 tadi 80 sebulan. Mana sebulan 4 kali. Jadi saya berminat, boleh ambil nombor saya dekat abang kita lah. Siapa yang ada nombor saya, ataupun tengok dalam saya Facebook saya kan. Muslimin ada, muslimat ada. Boleh senang. Ada nota, saya bagi nota, siap nota. Ada video ulangan, ada nota.
Jadi boleh soal jawab, jadi lebih senang lah. Biasanya orang tak nampak muka, jadi tak segan kan. Kadang segan nak pergi kelas, ni minyak motor lagi, minyak kereta lagi, segan nak tunjuk muka. Jadi banyak datuk-datuk yang belajar kan. Jadi dia hide, dia tutup je lah. Yang buka tu saya rasa berapa persen? 10% yang buka nampak videonya. Sejam lebih kurang. Tapi masalah tuan-tuan rasa penat, tidurlah. Bukan saya perasan pun. Dia malam lepas 9.30 sampai pukul 10.30, lebih kurang maksimal pukul 11 lah. Paling lambat pun. Dia setiap malam 2 kitab. Pilih-pilih nak subjek mana. PU Hafiz dia ambil fiqh saja. Imam Muda Aran dia ambil semua. Bukan untuk ustaz-ustaz je, ni untuk semua. Banyak pilot ada, engineering ada, engineer ada, banyak semua ada. Profession, doktor ada, Ashraf Muslim pun ada, pelakon. Jadi tuan-tuan boleh muslimin ada, muslimat ada. Jadi boleh ambil nombor saya daripada abang, lupa dah nama dah, Firdaus. Untuk apa-apa. Jadi dalam Facebook saya ada, dalam IG pun ada. Kalau saya tulis post ilmiah tu mesti ada iklan tu. Jadi bulan depan kot yang kalau nak proper iklan dia kot, saya baru nak buat kan, flyers. Siapa minat boleh. Kita mudah, saya nak permudahkan ngaji. Dulu saya buat dekat kelas, ada kelas sewa semua. Yalah orang ni lah, maknanya sasaran dewasa, biasalah kan. Jadi sekarang ni mudah. Ada tak sempat, ada video ulangan, ada nota saya bagi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat belajar, ada kitab semua kan. Jadi mudah-mudahan lebih mudah lah. Tak ada alasan untuk tidak belajar. Sebab di Masjid Surau dia panggil apa? Mustami', mendengar. Yang ni belajar, berkitab, kita tulis semua kan. Baru nama penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa baina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasiin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu